Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang berbahagia Dr. Muhammad Akmal, Nor dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan tentang sejauh manakah masalah sosial di Malaysia mempengaruhi etika ketimuran. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan pembentang dan juga ahli kumpulan saya. Pembentang pertama ialah saya, Azlan Hafizi binti Rumin. Nombor metrik B062110504. Dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang pendahuluan dan latar belakang kajian. Seterusnya, pembentang kedua ialah saya, Nur Atilia binti Nur Rosmi dengan nombor matriks B062111083 akan membentangkan tentang penyataan masalah dan dapatan kajian objektif kedua, iaitu mengkaji punca berlakunya masalah sosial di Malaysia. Pembentang ketiga ialah Saya Muhammad Safri bin Abdul Rahman memegang nombor matriks B0621100293 yang akan membentangkan objektif kajian dan kesimpulan. Pembentang keempat ialah saya, Nurul Syamimi binti Zahan, memegang nombor matrik B0621100185 akan membentang metodologi kajian dan langkah penambahbaikan masalah sosial yang bertentangan dengan etika ketimuran. Pembentang kelima ialah Nama saya Muhammad Haikal bin Johari, pemegang metrik B0621100494 dan pada hari ini saya akan menceritakan definisi kata kunci dan objektif ketiga mengenal pasti impak masalah sosial kepada etika ketimuran dan kemasyarakatan. Pembentang terakhir ialah Dan saya Zuana Banu binti Abdullah, pemegang metrik B0621100297 dan saya akan membentangkan hasil dapatan objektif pertama dan metodologi kajian. terima kasih kepada para pembentang kerana memperkenalkan diri. Baiklah, saya ingin meneruskan pembentangan yang pertama, iaitu pengenalan. Gejala sosial merupakan masalah yang sering dibicarakan dalam komuniti hari ini. Ia tidak lagi melanda masyarakat membangun tetapi telah turut melanda masyarakat sedang membangun seperti Malaysia. Masalah ini timbul boleh jadi berpunca dari sikap golongan dewasa yang membina institusi keluarga atas nilai yang rapuh, kemudian melahirkan anak-anak dalam bahang kepanasan dalaman dan luaran rumah tangga. Seterusnya, etika ketimuran adalah kepercayaan adat istiadat dan tradisi yang membezakan orang-orang di bahagian timur dunia yang terdiri dari Timur Jauh, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Utara dan Asia Selatan. Budaya timur mempunyai pandangan perkeliling alam semesta yang didasarkan pada persepsi pengulangan abadi. Budaya timur juga menggunakan pendekatan rohani dan mubalik mencari di dalam diri untuk jawapan melalui meditasi. Seterusnya, latar belakang kajian. Etika ketimuran lebih condong pada wujud budaya yang mengutamakan norma kesopanan dan aturan tertentu. Budaya timur terkenal dengan ramah tamah dan melakukan sesuatu dengan lebih santai. Kebudayaan timur pada dasarnya dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Masalah sas negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara yang merangkumi berbagai pelakuan. Isu-isu yang berkaitan dengan gejala sosial kerap menjadi paparan dalam media masa seperti akhbar dan televisyen. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis tahap kefahaman masyarakat terhadap etika ketimuran seperti penghayatan etika ketimuran di Malaysia. Semakin berkurangan disebabkan pengaruh anasir barat dan etika ketimuran merupakan kehidupan yang baik iaitu kehidupan yang bernilai dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang penyataan masalah. Kajian kami, masalah sosial berlaku pada setiap hari di Malaysia sehingga ianya dikatakan sebagai fenomena dalam negara yang tidak dapat dielakkan lagi. Masalah sosial bukanlah perkara yang baru dalam kehidupan seharian. Setiap hari, kita dapat melihat di kaca televisyen dan surat khabar pendedahan mengenai pelbagai kegiatan jenayah yang berlaku dalam masyarakat. Masalah sosial juga langsung tidak membawa keuntungan kepada negara, apatah lagi kesan positif kepada negara. Namun begitu, masalah sosial di negara ini dapat dikurangkan, iaitu dengan memberi pendidikan sejak dari persekolahan, iaitu mengenai etika. Apa itu etika? Etika merupakan sistem dasar akhlak, adat, tingkah laku dan kesusilaan. Sekian, itu sahaja penyataan masalah. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya.
Okey, seterusnya kita beralih kepada objektif kajian. Objektif pertama iaitu menganalisis tahap kefahaman masyarakat terhadap etika ketimuran. Objektif ini akan menerangkan sejauh mana masyarakat mengenali dan memahami maksud etika ketimuran. Oleh kerana ini, kami telah mengemukakan beberapa soalan seperti etika ketimuran melambangkan sikap dan perkara yang positif dari kalangan masyarakat. Soalan begini yang menyebabkan kami dapat mengetahui tahap kefahaman masyarakat kita terhadap etika ketimuran. Okey, objektif kedua iaitu mengkaji punca berlakunya masalah sosial di Malaysia. Objektif kedua pula bertujuan untuk mengenal pasti bagaimana boleh berlakunya masalah sosial dalam kalangan masyarakat kita. Kami juga menyediakan beberapa soalan untuk dijawab oleh responden seperti pembangunan media sosial yang pesat merosakkan pemikiran generasi kini. Hal ini kerana kami ingin mengetahui apa puncak utama yang menyebabkan berlakunya masalah sosial. Manakala objektif yang terakhir iaitu objektif 3, mengenal pasti impak masalah sosial kepada etika ketimuran dan masyarakat. Pada objektif ini kami akan mengkaji kesan masalah sosial dengan cara memberikan soalan seperti hilangnya kebahagiaan dalam keluarga. Perkara ini membolehkan kami mengetahui apakah kesan utama sekiranya masalah sosial berlakunya dalam keluarga kita. Itu saja bagian objektif. Seterusnya. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kami telah menggunakan 4 kaedah metodologi kajian. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Kajian berbentuk tinjauan masyarakat untuk menilai tahap kefahaman masyarakat mengenai etika ketimuran. Kajian juga dijalankan untuk mengetahui sejauh mana impak masalah sosial terhadap etika ketimuran. Kaedah yang kedua ialah instrumen kajian. Alat untuk mengumpul data yang dikehendaki untuk menjawab soalan yang diberikan. Pengkaji telah memilih Google Form untuk mendapatkan tindak balas daripada masyarakat mengenai masalah sosial dan etika ketimuran. Kaedah yang ketiga ialah kaedah perpustakaan. Pengkaji memilih beberapa bahan ilmiah iaitu bahan bacaan untuk mengetahui maklumat berkaitan masalah sosial dan etika ketimuran. Kaedah yang keempat ialah kaedah internet. Kaedah yang mudah dan cepat mendapatkan maklumat digunakan oleh pengkaji. Pengkaji dapat menggunakan kemudahan seperti telefon atau komputer yang mempunyai capaian internet yang baik untuk menjalankan kajian. Seterusnya. Terima kasih kepada saudari Babelta. Seterusnya saya akan menceritakan definisi kata kunci. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, sejauh merupakan jarak yang boleh dipandang oleh mata, mana ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara sesuatu. Masalah ialah sesuatu yang memerlukan penyelesaian perkara atau keadaan yang menimbulkan kesukaran dalam kurungan kesulitan. Sosial bermaksud segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat atau kemasyarakatan. Di ialah kata sendi yang menunjukkan tempat. Malaysia ialah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara yang mana ibu negerinya ialah Kuala Lumpur. Bahasa rasmi dan bahasa kebangsaannya ialah bahasa Melayu. Memberi ialah kata kerja kepada bermaksud kata yang menyatakan arah. Impak bermaksud kesan yang ketara atau dampak. Etika merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kumpulan. Ketimuran pula ialah berkaitan dengan bangsa atau benua Asia Timur. Itu saja. Macam bahas ya ada kita ni. Okay. Jadi jelas lah. Teruskan. Terus demografi kajian iaitu terdiri daripada umur, jantina, bangsa dan status. Hasil kajian kami mendapati 90 responden daripada jantina mempunyai perempuan 51% dan lelaki 49%. Dan manakala umur terdiri daripada 18 tahun hingga 21 tahun adalah 79%. Dan seterusnya 22 hingga 25 tahun adalah 13% dan 26 tahun ke atas adalah 8%. Dan manakala status terdiri daripada 2 iaitu bujang dan berkahwin. Bujang terdiri daripada 97% dan berkahwin adalah 3%. Bangsa daripada Melayu, India, Cina dan lain-lain. Melayu adalah 82%, Cina adalah 8%, India 6% dan lain-lain adalah 4%. Dan hasil dapatan kajian bagi objektif pertama adalah skala lingkup yang tertinggi
mendapati bahawa 4.4 skala Likert, iaitu soalan ketiga dan soalan ke-6. Dan skala Likert kedua tertinggi adalah 4.2, iaitu soalan ke-4 dan soalan ke-7. Dan manakala skala Likert tertinggi adalah 4.1, iaitu soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Dan soalan ke-8. Dan skala Likert yang terendah adalah 3.7 skala Likert. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan dapatan kajian objektif kedua, iaitu mengkaji punca berlakunya masalah sosial di Malaysia. Skala Likert tertinggi iaitu soalan 4.4 adalah soalan 8, iaitu pengaruh negatif media massa terhadap para remaja sememangnya tidak dapat disangkal lagi. Soalan ini mungkin mendapat skala Likert tertinggi kerana media massa tidak dapat disangkal lagi kegunaannya dalam kalangan remaja. Mereka mungkin terpengaruh dengan perkara yang ditunjukkan oleh media massa seperti di televisyen dan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Seterusnya, skala Likert yang kedua tertinggi terdapat 3 soalan, iaitu skala Likert 43 iaitu soalan 2, budaya barat yang dibawa oleh sesetengah pihak yang berpengaruh tinggi menjejaskan pemikiran generasi kini. Seterusnya, ilmu agama yang cetek merupakan punca berlakunya masalah sosial dalam negara. Dan akhir sekali, sikap masyarakat yang tidak mengambil berat tentang permasalahan remaja juga menjadi faktor masalah sosial. Seterusnya, yang ketiga terendah iaitu 4.2 adalah soalan masyarakat hari ini cenderung untuk bersikap individualistik atau tidak mahu menjaga hal orang lain menyebabkan masyarakat merasa bebas untuk melakukan gejala sosial. Dan skala Likert terendah terdapat 3 soalan juga dengan 4 min, iaitu pembangunan media sosial yang pesat merosakkan pemikiran generasi negara kini. Seterusnya, didikan yang diberikan sejak bangku sekolah tidak dapat diamalkan dan diterapkan hingga hari ini. Dan akhir sekali, kemajuan teknologi menyebabkan masalah sosial meningkat. Berdasarkan data yang diperolehi daripada kami, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa responden sangat setuju dengan punca berlakunya masalah sosial di Malaysia. Sekian, itu sahaja. Seterusnya. Terima kasih kepada saudari pembentang. Seterusnya kembali lagi kepada saya, di mana saya akan menceritakan objektif yang ketiga, iaitu mengenal pasti impak masalah sosial kepada etika ketimuran dan kemasyarakatan. Umum sedia maklum bahawa nilai skala Likert 3.5 sehingga 4.4 menunjukkan rata-rata responden bersetuju dengan soalan yang telah diberikan. Di hadapan anda, saya telah menunjukkan satu graf yang menunjukkan tentang nilai skala Likert bagi setiap soalan. Nilai skala Likert soalan yang menunjukkan nilai skala Likert tertinggi adalah soalan ketiga, di mana nilai skala Likert tersebut adalah 4.4. Soalan tersebut berbunyi kadar jenayah dalam kalangan masyarakat semakin meningkat. Seterusnya, soalan yang mendapat nilai skala Likert kedua tertinggi adalah soalan pertama, soalan keempat, soalan keenam dan soalan ketujuh. Soalan ini berbunyi, peningkatan masalah sosial tidak dapat melahirkan masyarakat yang berfikiran matang. Dan soalan seterusnya, masalah sosial mengakibatkan masyarakat tidak berakhlak dan berkeperhatian buruk. Soalan yang seterusnya, etika masyarakat akan menjadi porak-poranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu akibat masalah gejala sosial. Dan soalan yang terakhir, kurangnya sikap menghormati antara satu dengan yang lain. Seterusnya, soalan yang telah mendapat nilai skala Likert ketiga Seterusnya, soalan yang telah mendapat nilai skala Likert ketiga tertinggi adalah soalan kelima dan soalan ke-8. Soalan kelima berbunyi, pembangunan negara akan terbantun. Dan soalan yang ke-8 berbunyi, masalah sosial akan menyebabkan sifat saling mencurigai bertahta di hati masyarakat. Dan yang terakhir, soalan yang telah mendapat nilai skala Likert terendah adalah soalan kedua, di mana hilangnya kebahagiaan dalam keluarga.
Secara rumusannya, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa rata-rata responden bersetuju dengan kadar jenayah dalam kalangan masyarakat semakin meningkat. Perkara ini dibuktikan lagi dengan statistik yang dikeluarkan oleh Utusan Malaysia pada tahun 2021 sebanyak 16,000 kes pecah rumah telah berlaku pada tahun 2020. Hal ini kerana masalah yang kita sangkakan tidak mendatangkan masalah yang lebih besar rupa-rupanya telah melangkaui jangkaan kita. Perkara ini tidak sepatutnya dipandang remeh kerana nilai etika yang baik akan mencerminkan rakyat dan masyarakat yang baik. Namun, jika kita membiarkan perkara ini berlaku, kita berkemungkinan besar akan menyaksikan pertambahan jumlah kes saban tahun. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Cadangan yang pertama ialah ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mendidik anak-anak. Hal ini kerana peranan ibu bapa paling penting dalam membentuk kepribadian dan sasiah diri anak-anak dengan menjadi contoh yang terbaik. Seperti yang dinyatakan, ibu bapa adalah cerminan diri anak-anak kerana setiap perkara yang dilakukan dan ditunjukkan seperti sikap, tingkah laku atau tutur kata mereka sebagai ibu bapa akan dicontohi oleh anak-anak mereka. Seterusnya ialah pendedahan budaya ketimuran dengan lebih mendalam dalam kalangan remaja. Untuk membuat pendedahan tersebut, perlulah menjadikan budaya timur sebagai salah satu subjek wajib dalam pendidikan di peringkat sekolah rendah dan menengah agar dapat diterapkan dengan lebih mendalam. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini bermaksud cara terbaik untuk menyemai minat seseorang terhadap sesuatu perkara adalah melalui pendidikan di peringkat awal. Umum sedia maklum bahawa pelajaran tentang kebudayaan ini sudah dilaksanakan di sekolah. Seterusnya ialah penggunaan platform media massa. Bagi menerapkan lagi budaya timur dalam masyarakat hari ini adalah menggunakan platform media massa untuk membuka kembali masyarakat yang hilang di bawah arus hiburan tentang budaya barat yang terlalu banyak. Langkah ini dapat dilihat agak sukar kerana kebebasan sosial media yang menjadi sebab masyarakat kita mengeksplorasi hiburan atau budaya barat yang dipertontonkan dalam pelbagai aplikasi. Maka, pihak berkuasa wajarlah mengambil kesempatan yang sama untuk menyiarkan filem, drama atau sketsa, malah iklan yang berunsurkan budaya ketimuran di seluruh media massa. Yang keempat ialah kerajaan mengadakan majlis keramaian yang dihadiri oleh masyarakat. Hal ini dapat mengumpul ramai orang dan dapat menjalinkan hubungan silaturahim antara satu sama lain, tidak kira tua atau muda. Masyarakat hari ini banyak mementingkan diri sendiri dan kurang peka terhadap nilai kejiradan dan bermasyarakat. Hal ini disebabkan oleh penggunaan gadget yang berleluasa sehingga menjadikan individu itu seorang yang antisosial dan taksub terhadap gadget. Yang terakhir ialah mengadakan ceramah perdana untuk meningkatkan motivasi diri. Dengan mengadakan ceramah perdana, hal ini dapat meningkatkan motivasi diri seseorang. Hal ini kerana iman dan amal yang lemah terhadap agama menjadikan remaja hari ini tidak mampu berfikir terhadap perbuatan buruk yang dilakukan oleh mereka. Pegangan agama yang longgar dan tiada tunjuk ajar yang baik daripada ibu bapa menjadi punca masalah sosial ini berterusan. Maka dengan mengadakan ceramah perdana ini dapat menambahkan ilmu kepada masyarakat, terutamanya kepada remaja yang kurang berpengetahuan dari segi adab. Seterusnya, seterusnya kita beralih kepada kesimpulan. Malaysia mempunyai pelbagai bangsa dan agama yang menunjukkan kehidupan bermasyarakat, menyebabkan berlakunya pelbagai permasalahan sosial yang disebabkan perubahan dan perkembangan zaman. Etika ketimuran pula merupakan sesuatu gaya hidup yang dijadikan sebagai panduan hidup yang baik dalam kalangan masyarakat. Menurut Mustafa, pengertian etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap sesuatu perilaku sama ada yang baik atau yang buruk dengan memerhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh fikiran manusia.
Etika ketimuran bukan sahaja penting kepada individu tetapi ia juga penting dalam kelompok masyarakat, apatah lagi bagi masyarakat yang hidup dalam dunia serba moden dan teknologi maju ini. Antara kepentingan ketimuran kepada sebuah masyarakat ialah dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan harmoni. Hal ini demikian kerana sekiranya setiap individu mengamalkan konsep etika ketimuran dalam kehidupan seharian secara tidak langsung akan melahirkan masyarakat yang beretika dan beradab serta masyarakat yang positif. Akhir sekali, masyarakat perlulah mengetahui kesan masalah sosial yang berlaku terhadap etika ketimuran. Kerana etika ketimuran perlulah diteladani dan diamalkan supaya menjadikan masyarakat kita lebih positif dan bersopan santun. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Okey. Masalah sosial ni. Apa beza masalah sosial dengan jenayah? Ada kesamaan ke? Adakah masalah sosial juga dia adalah jenayah? Siapa boleh jawab? Senyum-senyum ni apa hal lah? Siapa-siapa jawab? Enjoy. Ini kumpulan terakhir. Sama kot doktor. Ha? Sama kot. Sama kan? Mandai je. Okey, yang lain? Adakah masalah sosial sama? Adakah dia masalah jenayah ataupun jenayah? Kalau masalah sosial tu dia melibatkan ramai dalam kalangan komuniti. Kalau berjenayah dia akan tertumpu kepada seorang tu sahaja. So, Okey, tapi impak. adakah masalah sosial tu jenayah? Adakah ia ramai ke tak ramai ke, adakah dia sebagai jenayah? Masalah sosial merupakan jenayah, doktor. Kalau dia macam mana kalau dia lepak, suka lepak yang keterlaluan di sesebuah tempat bersama rakan-rakan, adakah ia dikira sebagai masalah sosial? Ya. Tapi adakah dia jenayah? Kalau jenayah ni dia berat. Merompak, mencuri. Jadi dalam masalah sosial ada jenayah dan ada tak jenayah lah kot. Ke macam mana? Ya doktor, ada masalah bukanlah boleh membawa kepada jenayah tapi ada juga Yang boleh dikategorikan sebagai jenayah lah. Itu nanti define betul-betul lah masalah sosial Okay. Bila sebut impak ni maknanya kesan kepada etika ketimuran. Apakah contoh etika ketimuran yang paling unggul sekali? Pada pendapat saya, etika hormat menghormati lah antara orang tua. Itu paling unggul paling hebat lah Ada lagi? Di tempat kerja. Saling membantu. Saling membantu. Itu etika ketimuran. Adakah etika barat tidak ada saling bantu-membantu ataupun kerja sosial? Etika timur, etika barat. Adakah etika barat tidak ada etika membantu? Seingat saya etika barat banyak kerja-kerja sosial dia. Di barat bukan etika. Di barat banyak kerja-kerja sosial. Jadi persoalannya, adakah etika barat ini adakah etika barat ni apa pun dah pening tak? Apa nak cakap tadi? Saya cakap apa tadi? Lupa pula. Adakah etika barat Okey, pertentangan Saya nak tanya pertentangan kenapa orang sangat suka dengan etika ketimuran berbanding etika barat, etika kebaratan? Kenapa? Siapa boleh jawab?
Pada pendapat saya, etika ketimuran ni dianggap etika yang paling baik lah yang ditunjukkan oleh sesuatu masyarakat berbanding dengan etika barat yang kurang menghormati orang lain. Contoh seperti saya cakap tadi lah, kalau lalu depan orang tua, etika ketimuran mengajar supaya mereka tunduk dan memberi salam kepada orang tua. Namun kalau etika barat, mereka hanya lalu saja depan orang tua dan kadang-kadang tidak menegur pun untuk memberitahu, untuk memberi laluan kepada mereka. Maknanya dia kurang sopan akhlak dia tak ada Kalau disebut etika ketimuran, adakah Jepun termasuk dalam kategori ini? Betul. Apa? Betul lah tu. Betul. Betul. Betul lagi Aikal. Kalau etika ketimuran, Jepun termasuk. Betul. Dia memang, kita memang merujuk kepada negara-negara di belah bahagian sana lah. Contohnya Jepun. Sebab sekarang ni kalau kita tengok Jepun sebuah negara yang maju, and then kita cuba terapkan nilai etika ketimuran dia. Kalau kita ikut nilai etika ketimuran dia, negara kita bukan saja akan maju, bahkan kita boleh kata semua orang rakyat tu dia beradab lah. So memang kita ikut daripada negara Jepun tu. Salah satu ikutan sana lah. Ya, betul. Jadi kalau adat ataupun etika kearaban tidak diterima lah. Itu macam mana? Etika ketimuran, mana etika kearaban yang lebih kepada Arab ke, boleh diterima ke? Kau jangan pening-pening. Saya memang pencetus idea. Boleh jawab agak? Boleh tak Boleh. Etika kearaban ni boleh diambil ke? Tak apalah, susah sangat soalan tu. Okey apakah masalah sosial yang paling berat sekali sehingga menjejaskan impak kepada etika ketimuran? Masalah sosial yang berat sekali dalam kajian awak lah. Yang ada dalam kajian tu kan, mesti ada masalah-masalah sosial yang dalam turutan dia mungkin dia berat lah, kategori berat. Ada tak? Dapat dikesan tak? Sekejap doktor. Okey, tak apa. Enjoy. Jangan pening-pening. Awak tengah exam ni, tengah jawab exam yang lain kan? Betul. Okey lah, tak nak pening-pening, nanti kau pengsan. Okey, terima kasih semua. Ini saja nak berbual dengan korang semua, tak ada apa. Okey, kesimpulannya antara pembentangan yang terbaik ada dalam kumpulan ni. Jadi kumpulan ni markahnya agak tinggi-tinggi sikit lah. Okey. Terima kasih semua atas kerjasama. Terima kasih doktor. Petang ada program. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih doktor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.